اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin. Memberi dengan Minhajul Abidin, dengan kitab Minhajul Abidin. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan memberi bagi hambanya yang salikin, orang yang salik, orang yang menjalani jalan, orang yang menjalani jalan kepada makrifah khasah, tu salik. Memberi dengan Minhajul Abidin, dengan kitab Minhajul Abidin. Bermula segala puji ni terjemahan bagi Alhamdulillahilladzi manaha lissalikin biminhajil abid, tu terjemahan dia. Yang terdahulunya, aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Itu terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat sekali. Biasa kitab Bismillahirrahmanirrahim, dia berhenti situ, terjemahlah dulu. Aku mulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah, barulah pergi kepada Alhamdulillah. Jadi ni dia sekali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lissalikina biminhajil abidin. Barulah didatangkan terjemahan, dimulai dengan terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai menterjemah kitab ini, kata Syekh Daud Al-Fatani. Aku memulai menterjemah kitab ini. Aku di sini Syekh Daud Al-Fatani lah. Cuma macam sebut minggu lepas lah, dia punya ejaan ku tu, aku tu dia kata ku sahaja. Ku pula tak ada waw, kaf saja je tu. Kaf saja je. Kemudian ku tu dia sambung pula dengan mulai. Kalau kita gak aku kemudian mulai, kalimah lain-lain kalau kita dah. Ni dia sambung pula. Dia sambung. Ku mulai, ku dengan mulai sambung. Aku di situ Syekh Daud Al-Fatani. Jadi bismillah dan alhamdulillah di musurat 2 ni hak Syekh Daud Al-Fatani yang menterjemah daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kita masuk dalam tu muka surat 4, ada pula Bismillahirrahmanirrahim, ada Alhamdulillah pula.
ada wassalatu wassalamu pula, ada selawat salam pula. Hak tu hak Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Ni hak Syekh Daud dulu ni. Hak depan Syekh Daud dulu dimulai dengan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah, kemudian disusuli dengan selawat dan salam. Jadi ku mulai ni terjemah daripada bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai menterjemah kitab ini, membalik bahasa kitab Minhajul Abidin dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan yang amat murah, Tuhan yang amat pemurah, Tuhan yang sangat borah bagi segala hambanya, hamba Allah di dalam dunia. Lagi amat kasih sayang, itu terjemahan kepada Ar-Rahim. Lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukminin. Ada kait situ, yang mukmin juga. Kasih sayang Allah ni di dalam negeri akhirah. Jadi pemurah Allah umum kepada sekalian hamba, sama ada mukmin ke tidak ke, soleh ke tidak ke, manusia ke, binatang ke, Tuhan pemurah belaka, ni umum. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang Allah, buat baik Allah hanyalah kepada hamba yang mukmin jua. Di mana ni? Di dalam negeri akhirah. Yang mana kasih sayang Allah kepada hamba yang mukmin dalam negeri akhirah ni dengan Allah Subhanahu wa taala beri iman dan makrifah di atas dunia. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala beri iman, beri makrifah di atas dunia, kemudian Allah Ta'ala matikan di dalam iman. Maka kasih sayang Allah, Allah Ta'ala memasukkan orang mukmin ke dalam syurga di hari akhirat. Ketika Allah Ta'ala pisahkan orang mukmin, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Orang kafir Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Nyatalah rahimnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada hamba yang mukmin juga. Tapi kasih sayang Allah pada yang mukmin ni bukan hanya di hari akhirat. Dalam kitab ni dia kata di dalam negeri akhirah itu kemuncak dia lah. Dimulai kasih sayang Allah dengan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada iman dan makrifah atas dunia. Itu datang daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada hamba yang mukmin jua. Borah Allah Ta'ala, pemurah Allah Ta'ala umum kepada sekalian atas dunia. Sebab itulah apa yang kita dapat atas dunia ni datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada Allah kasih sayang ataupun tidak, itu bergantung kepada Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada iman dan makrifah kepada kita. Semata-mata Tuhan beri bagai-bagai atas dunia ni, dengan kesenangan, dengan pangkat, dengan kedudukan. Itu datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan kerana kami berjaya maka kami Tuhan redha, Tuhan kasih, Tuhan sayang, Tuhan bersama. Tu salah gitu. Hak atas dunia ni datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang daripada kemurahan Allah, datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kejayaan dunia, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji pula dalam sifat iradah, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kalau kita ngaji dalam sifat iradah pula, sini kita cerita makna Ar-Rahman. Ini pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala, kepada sekalian hamba Allah, tak kira lah beriman ataupun tidak. Maknanya
Apa yang terdapat ni datang dari kemurahan Allah, bukan semestinya datang berkasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, kurnia Allah di hari akhirat. Hak dapat di hari akhirat tu adalah datang dari kasih sayang dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak atas dunia datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala, datang daripada boros Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Itu cerita Ar-Rahman. Cerita kehendak Allah pula. Apa yang kita dapat atas dunia ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Datang dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah dan reda Allah tidak berlaziman pula. Kalau kita ngaji sifat iradah. Allah kehendak kita berjaya, berarti Allah reda. Ni jahil. Tidak. Itu kehendak Allah. Dapat kejayaan atas dunia kehendak Allah. Allah reda. Kehendak dengan reda tidak berlaziman. Kalaulah kita dapat kejayaan atas dunia serta beriman dan beramal soleh, Tuhan kehendak serta Tuhan reda. Tetapi kalaulah kita dapat kejayaan atas dunia, berimannya tidak, buat amal solehnya tidak, itu kehendak Allah tapi Allah tidak reda, itu dia mengistidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana apa? Allah beri, dia pun perasan dia ni diredai oleh Allah, dia pun lupa kepada agama sampai masa mati masuk neraka. Ni kadang-kadang Tuhan beri, nak ambil. Nak ambil. Kami bila kami dapat sahaja, kami akan melaksanakan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ni kita berundur setapak, tak sedar bunyi bak agama Allah Subhanahu wa taala, tak sedar bunyi bak syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tak berkenan kalau kita bunyi bak syariat agama Allah. Kita undur setapak, tak sedar bunyilah tu. Bila kita dapat memerintah, kita akan melaksanakan. Kita boleh tengok Tuhan pun beri, nak pasal mana buat. Itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi puak yang diistidraj oleh Allah mendakwa mereka Tuhan reda sebab mereka berjaya. Ni orang jahil begini. Itu semua datang daripada kemurahan Allah, datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah umum kepada sekalian. Kehendak Allah, reda Allah tidak berlaziman. Kalau ngaji fahamlah. Sebab masa Tuhan pun timpa balak pas satu-satu. Hak cerdik jadi tak cerdik kadang-kadang. Hak cerdik jadi tak cerdik. Kalau kita dah berjaya dah, tenanglah, relax. Berjaya dah, gelepar lagi lepas berjaya. Tak nak buat dah jadinya. Tak nak buat dah. Jadi pelik-pelik dah jadinya. Baik dengan orang, baik dengan binatang, binatang pun peluk. Ni jadi pelik dah jadinya. Ni ambil nak. Tuhan pun beri. Tapi Tuhan beri dengan kemurahan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan nak ambil. Khianat, tapi Tuhan beri, ambil. Itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengoklah atas dunia, boleh tengok dah. Atas dunia pun boleh tengok dah. Macam mana akhirnya Tuhan akan timpakan balak yang besar atas dunia, atas pengkhianatan yang kita lakukan. Ingat baik, lidah mulut ni bolehlah heloh macam-macam, buat alasan macam-macam, buat kerja khianah, bukan kerja baru, sudah silih berganti orang buat kerja khianah. Dan kita boleh tengok ke manakah akhirnya orang yang buat kerja khianah. Ini kita boleh tengok atas dunia pun boleh tengok dah. Tapi penilaian sama ada Tuhan kasih ke, Tuhan reda ke, itu bergantung kepada iman dan amal soleh masing-masing. Bukan kira kepada apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat atas dunia datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala, datang daripada iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin juga di dalam negeri akhirat. Jadi asma Rahman ni dengan asma Rahim, nama Allah Ar-Rahman
nama Allah Ar-Rahim. Kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama Allah. Tu bukan nama Allah, nama Tuhan. Sebab Allah pun nama juga. Tanda ni, kita kata Ar-Rahman nama bagi Allah. Ya, Allah dengan Ar-Rahman sama-sama asma, sama-sama nama. Nama bagi Tuhan yang wajib ada. Allah nama bagi Tuhan. Ar-Rahman nama bagi Tuhan. Ar-Rahim nama bagi Tuhan. Tapi kita biasa sebut Ar-Rahman nama bagi Allah. Tak apalah tu. Kita boleh, kita ada nak sebut Ar-Rahim nama bagi Ar-Rahman. Tak disebut gitu dah. Ar-Rahim adalah nama kepada Ar-Rahman. Apa pula ni? Ar-Rahim nama bagi Allah. Ar-Rahman nama bagi Allah juga. Nama bagi Tuhan juga. Dah sama dengan Allah. Allah nama bagi Tuhan. Tapi kita Ar-Rahman nama bagi Allah. Ar-Rahim nama bagi Allah. Jadi asma Ar-Rahman Ar-Rahim ni, asma Ar-Rahman dia khas. Khus ini khas hanya kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nama asma Allah. Asma Allah khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak ubah nama orang kau kena ubah Abdullah, Abdul Rahman. Rahman saja haram, tak boleh. Abdul Rahman. Nama Rahman khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Rahim ia letak pada nama orang. Rahim bin Muhammad boleh. Nama tu Rahim bin Muhammad. Tapi yang seeloknya Abdul Rahim. Tu seeloknya. Tapi kalau dia tulis Rahim bin Muhammad, boleh. Tapi kalau Rahman bin Muhammad haram, tak boleh. Sebab Rahman nama yang khas bagi Allah. Tapi makna umum, kasih sayang kepada sekalian. Rahman nama tu boleh letak kepada selain Allah tanpa buah abdu. Makna nama Rahman ni umum, boleh letak kepada orang tanpa buah abdu. Tapi makna Rahman kasih sayang hanya kepada hamba yang mukmin. Jadi Rahman lafaz yang umum tapi makna yang khas. Ar-Rahim lafaz yang Ar-Rahman lafaz yang umum, lafaz yang khas, makna dia umum. Ar-Rahim lafaz yang umum tapi makna dia khas. Umum luah lah kita kata tak. Khas ni hanya atau khas, bukan? Kan dituliskan khas. Khas tu makna apa? Tertentu je, bukan umum. Pandai ni. Umum ni semua. Jadi nama asma lafaz Rahman, lafaz Rahman dia umum. Lafaz Rahman dia khas, hanya nama Allah dia. Tapi makna Rahman umum, pemurah kepada sekalian. Pandai ni. Makna dia berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim dia punya lafaz dia umum. Lafaz dia tu, nama Rahim tu boleh letak kepada orang tanpa buat abdu. Tapi makna dia kasih sayang hanya kepada hamba mukmin. Makna dia panggil khas. Adapun asma Allah, lafaz pun khas, makna pun khas. Sebab asma Allah hanya nama letak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Allah ni pula, makna Allah ni makna Allah ni pun khas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rahman lafaz dia, lafaz Rahman khas, hanya nama Allah juga. Nak letak kepada orang kena buat Abdul Rahman. Tapi makna Rahman umum. Sebab apa? Pemurah kepada sekalian. Berbeza dengan asma Rahim. Asma Rahim lafaz dia umum. Rahim bin Muhammad boleh tanpa buat abdu. Jadi asma Rahim umum, boleh letak pada nama orang walaupun tanpa buat abdu. Tapi makna Rahim kasih sayang hanya kepada hamba yang mukmin jua. Pada ni. Jadi Rahman
Ar-Rahman lafaz yang khas, makna yang umum. Rahim lafaz yang umum, makna yang khas. Payah ke? Sekali lagi. Asma Rahman, lafaz hadis itu hanya nama Allah jua. Nak ubah Rahman bin Muhammad tak boleh, kena ubah Abdul Rahman. Sebab Rahman hanya asma, nama yang khas bagi Tuhan. Lafaz dia itu. Tapi makna Rahman, umum makna Rahman. Umum ke mana? Tuhan pemurah kepada sekalian. Adapun asma Rahim, asma Rahim lafaz dia umum. Umum mana apa? Letak pada nama orang tanpa buat abdu tak salah. Tapi seeloknya bubuh Abdul Rahim. Seeloknya. Tapi lafaz dia umum, boleh letak pada nama orang dengan hanya Rahim bin Muhammad boleh. Tapi makna Rahim, kasih sayang khas hanya kepada hamba yang mukmin juga di dalam negeri akhirat. Itu beza. Sebab kita tiga asma ni, tiga nama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ni orang kita duk baca semua. Mana biar kita tahu jugalah sedikit berkaitan dengan Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita balik kepada Rahim Allah, kasih sayang Allah, buat baik Allah hanya kepada hamba yang mukmin dan negeri akhirat, yang mana perkiraan kasih sayang Allah bergantung kepada iman. Disebut mukmin, disebut iman. Kita dalam agama ada tiga: Islam, iman dan ihsan. Orang muslim, orang mukmin dan orang muhsin. Tetapi disebut hanya hamba yang mukmin jua. Sebab apa? Sebab iman. Iman menjadi asas kepada agama. Bila ada iman, Islam, ihsan akan bernilai. Kalau iman tak ada, Islam tidak akan bernilai, ihsan tidak akan bernilai di hari akhirat. Tanpa iman, Islam, ihsan tidak akan bernilai di hari akhirat, tapi bernilai atas dunia. Tanpa iman, Islam bernilai atas dunia. Bernilai ke mana? Faedahnya ke mana? Selamat. Nyawa selamat, harta selamat. Tak ada ni. Atas dunia selamat, dan boleh bermuamalah, berhubung, berkahwin sesama orang Islam. Itu manfaat atas dunia. Islam tu manfaat atas dunia. Bila mati, jenazahnya dihormati, disempurnakan sebagaimana orang Islam ramai-ramai. Itu manfaat faedah Islam atas dunia. Tetapi tanpa iman tidak ada faedah, tidak ada manfaat selepas daripada mati. Contoh orang munafik. Orang munafik boleh hidup bersama dengan Nabi SAW. Boleh berjemaah, bersembahyang di belakang Nabi SAW. Mereka sembahyang, mereka puasa, itu ihsan. Zahir orang Islam. Beramal, mereka beramal. Sembahyang bersama dengan Nabi SAW. Besar tu faedah atas dunia. Besar faedah atas dunia. Boleh hidup bersama dengan Nabi SAW. Orang kita ni boleh ziarah kubur Nabi tu besar sangat-sangat dah. Sanggup habis duit banyak mana pun, kerana nak ziarah kubur Nabi SAW. Tak berasa duit tu banyak habis belanja. Tak berasa. Sebab apa? Dapat ziarah kubur Nabi SAW. Orang munafik di Madinah boleh hidup bersama dengan Nabi SAW. Itu faedah Islam atas dunia. Tapi akhirah, innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar. Kita maklum tu. Orang munafik ni neraka lapis paling bawah. Kita dulu biasa sebut patak neraka. Sekarang ni tak sebut dah patak. Sebab apa? Ada main duk patak ni, orang lain dia kata patak ni benda lain. Kita patak ni cek ni.
Nunglah bawah sekali nak patak. Dia patak benda lain. Kita kan patak neraka, patak kuali. Patak belaka. Dia pantat ni punggung tau. Kita patak bawah ni. Patak neraka. Neraka hawiyah, neraka paling bawah sekali. Maknanya Firaun ke, Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, atas daripada puak munafik ni lagi. Puak munafik ni bawah sekali. Sebut bawah, lapis paling bawah. Kena standard sikit lah. Kena sebut standard sikit. Tapi atas dunia dapat faedah daripada Islam dia tu. Hidup bersama dengan Nabi SAW. Bermuamalah macam biasa. Berkahwin macam biasa. Mati. Jenazah Abdullah bin Ubay dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Kita maklum tu. Ada ni. Itu faedah Islam atas dunia. Tetapi apabila Islam ihsan sama, tanpa iman tidak akan dapat faedah di hari akhirah. Nak dapat faedah hari akhirah, nak dapat kasih sayang di hari akhirah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada iman. Sebab tu bila sebut kata Islam habuang zahir faedah atas dunia. Iman habuang hati faedah akhirah. Islam habuang zahir. Ya tu Islam lah tu. Padahal ya hukum agama Allah ya. Tu Islam lah. Faedah dunia selamat atas dunia. Iman tu habuang hati. Percaya tak kepada hukum agama Allah. Ni iman habuang hati. Percaya pada agama Allah, percaya pada hukum hakam agama Allah, dia akan dapat faedah akhirah. Bukan makna cerita iman saja. Islam dengan ihsan ni ke tepi, bukan. Sebab kita agama tiga, Islam, iman dan ihsan. Cuma sebut iman sebab bila ada iman, Islam bernilai, ihsan bernilai. Itu sebut iman. Bukan kata iman, Islam ke tepi, ihsan ke tepi. Bukan, itu bukan agama kita gitu. Agama kita tiga. Tapi kenapa sebut iman? Sebab penilaiannya di iman. Bernilai atau tidak Islam dengan ihsan bergantung kepada iman. Bergantung kepada akidah, bergantung pada tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama tanpa tauhid, tanpa iman, hanya zahirnya Islam, hanya ada ihsan. Ihsan inilah kita buat amal ibadah ni. Ihsan, Nabi jawab bila Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan ihsan, Nabi berjawab anta'budallah. Itu ihsan lah ni. Kita duduk semayang, kita duduk berjemaah, ni ihsan lah ni. Kita tutup aurah, ihsan lah ni. Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa mengerjakan segala suruhan zahir dan batin dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu ihsan. Tapi semayang kita, tutup aurah kita, mengaji Quran kita, zikir kita, apa semua, tidak akan bernilai jikalau tanpa iman. Kemudian iman kita ni ada 6 rukun. Nak dihukumkan orang beriman, orang yang sah ke 6 rukun iman. Iman ni di sini ni, duduk di kepercayaan masing-masing, duduk di akidah masing-masing. Tak ada orang tahu ni ada dalam belaka. Dan macam mana kita nak memastikan bahawa kita benar-benar orang yang beriman, yang sah ke 6 rukun iman, terutama sekali rukun iman yang ke-6 tu. Tu kena ngaji molek tu. Tak ada tu, tak ada. Di dalam bab iman, bab akidah ni, dalam bab usul akidah, asas akidah, satu je terpesong habis tak? Tak ada. Satu je terpesong habis, tak ada. Bab iman pun tak ada. Bila bab iman tak ada, Islam dengan ihsan tak ada nilai di hari akhirah, hanya bernilai di atas dunia saja. Kita orang baik, semayang bang tak tinggal, berjemaah tak tinggal, berlalu bersopan, dapatlah faedah atas dunia, dapat pujian orang, orang jadi suka, orang jadi berahi, senanglah kita hidup atas dunia. Itu panggil apa? Ihsan, dapat faedah dunia, tapi akhirat tak ada jikalau tidak ada iman.
Jadi perkiraan akhirah adalah iman. Dan perkiraan mati kita pun iman. Masa nak mati, perkiraannya adalah iman. Ada ni. Dan godaan syaitan masa nak mati, godaan iman. Bukan godaan bak ihsan, bukan. Dekat nak mati, nazak, syaitan mai goda, kamu jangan semayang deh. Tak ada dah tu. Tak ada dah, godaan ihsan tak ada dah. Kamu jangan semayang, kamu jangan tutup aurah, tak ada dah masa itu. Godaan syaitan dikesudah dah godaan iman. Sebab apa? Sebab persoalan sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah adalah bergantung kepada iman di saat itu. Husnul khatimah ni al-maut alal iman. Itu husnul khatimah. Baik kesudahan adalah mati dalam keadaan iman kita selamat. Su'ul khatimah al-maut alal kufr. Mati dalam kufur, itu su'ul khatimah. Tapi sama ada baik kesudahan ataupun buruk kesudahan, hanya masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita mudah-mudahan dia diterima oleh Allah, mati dalam iman. Tapi sebenar-benar hanya masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak ni? Jadi perkiraannya di iman. Bukan perkiraan kata mati bila, hari apa, mati di tempat mana. Tapi adalah kelebihan. Mati bila, hari Jumaat, malam Jumaat. Mati di mana, di tanah haram Mekah. Ada kelebihan jikalau mati dalam iman. Tapi kalau mati bukan dalam iman, tak ada nilai tu. Mati hari bila, mati tempat mana, tak ada nilai. Tapi kalau mati dalam iman, mati bila-bila pun, mati tempat mana pun, tetap tetap bertuah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kata berkaitan dengan kesudahan seseorang, kita boleh nak kata jangan kerana dia mati tempat tak molek. Mana mati dalam tandah. Mati dalam tandah pun bukan tandah mana tu, tandah masjid, tandah surat. Dia masuk tandah tu lepas dia dah mari dalam masjid. Tapi orang ni, Allah, mati dalam tandah, bapalah mati tempat gitu, tu alamat tak baik tu. Jangan. Mati dalam tandah. Oh, dia kata tadi duduk dalam kelas molek-molek tengah belajar. Tapi Tuhan tak mati dia dalam kelas tu. Jadi Tuhan mati dia dah zaman juga. Awak cakap gitu. Kan pernah berlaku kan? Hari Jumaat duduk belajar molek-molek. Lepas tu dia berasa tak sedap, warna tak tahulah. Dia pun masuk tandah, meninggal dalam tandah. Hak gitu pun walahab. Dia mari mana? Mari daripada tengah belajar, pergi masuk tandah. Tapi kenapa tak mati dia dalam kelas? Oh, kalau mati dalam kelas tu baru mati hak baik ke sudah mati dalam belajar ni. Tapi Tuhan keluarkan dia juga daripada majlis ilmu. Tuhan tak mati dalam tandah tu. Allah dia kata, alamat tu, alamat tak boleh. Jangan gitu. Jangan gitu. Ada ni. Kalau nak kira, boleh kira belaka tu. Kalau mati situ mungkin terberok ke apa ke, dia tak sedap perut apa semua kan. Atau nak kira tu mati mana tempat, kita boleh nak kata betul ataupun tidak betul celaka, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mati tanah haram Mekah sekalipun, tapi kalau tidak mati dalam iman, orang ni orang yang celaka. Tengok Abdullah bin Ubay mati di Madinah, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikapangkan ujubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada nilai apa pun. Tak ada nilai apa pun. Sebab apa? Sebab dia bukan mati dalam iman. Jadi perkiraan kesudahan adalah iman. Kena pastikan iman kita iman yang sebenar. Kemudian nak selamat di ketika kesudahan, kena pastikan iman kita kuat. Sebenar satu perkara, kuat satu perkara. Iman kena kuat, iman kena mantap, iman kena tebal. Hak tu mari daripada ihsan antak budallah. Faham tak ni? Nak kuat iman, nak mantap iman, nak tebal iman,
mari daripada ihsan, mari daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah bila amal ibadah yang ada iman. Sah iman, ihsan amal ibadah tu yang akan mengkuatkan iman. Jadi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, godaan syaitan dekat nak mati kita selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ada dua fitnah yang besar. Yang pertama fitnah di kesudahan, di kesudahan hidup kita. Yang kedua fitnah besar adalah di akhir zaman, fitnah dajjal. Yang kita berdoa sebelum daripada kita salam tu, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal tu. Fitnah kita dekat nak mati, satu fitnah yang besar. Fitnah dajjal, satu fitnah yang besar. Kedua-dua fitnah ni fitnah akidah belaka, fitnah iman belaka. Dekat nak mati pun fitnah iman, dajjal pun fitnah iman. Tapi fitnah dekat nak mati ni semua orang akan hadapi. Fitnah dajjal orang yang hidup di hujung, di akhir dunia. Tapi kedua-dua fitnah ni fitnah iman, fitnah akidah belaka. Satu kata iman, akidah kena kemah molek. Pastikan kita ni betul-betul berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni orang hak tak belajar akidah, tak belajar akidah. Orang hak belajar, dia belajar akidah hak salah. Belajar akidah hak salah, bukan setakat dia berpegang akidah yang salah, dia nak sebar pula akidah yang salah kepada umum. Kita kena kemah molek lah ujian kita ni. Kita kena kemah molek ujian kita, keluarga kita, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah masing-masing. Jadi hak ihsan atas dunia ni bergantung pada iman. Mana ihsannya? Termasuk ihsan sedekahun jariyah, termasuk ihsan ilmun yuntafa'u bih. Semua tu akan ada manfaat jikalau kita ada iman. Bahkan waladun salihun pun diterima sebagai anak yang beriman. Waladun salihun ay waladun muslimun. Muslim dengan makna Islam yang beriman. Sebab tak nak siapa tangga soleh tu tinggi tu. Jadi mana-mana anak yang beriman akan jadi bekalan kepada mak ayah yang mati dalam iman. Pada ni sama ada sedekah jariyah, sama ada ilmu yang diambil manfaat, sama ada anak yang beriman, Islam yang beriman, hak ibu bapa yang dapat pahala berpanjangan tadi ni, jikalau ada iman. Jadi perkiraan adalah iman, bernilai ihsan dan Islam adalah bergantung pada iman. Bila mati dalam iman, barulah akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat kasih sayang Allah jikalau mati dalam iman. Dengan akhirnya akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin jua. Kemurahan Allah kepada sekalian atas dunia, sebab atas dunia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia tu setakat dunia, kalau dunia tu jadi bekal akhirat, dia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak kita duk baca semua bismillahirrahmanirrahim, yang mana-mana kitab sekalipun akan dimulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia akan disusuli dengan alhamdulillah. Sebab apa? Sebab mengikut sebagaimana susunan di dalam Al-Quran. Susunan di dalam Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah, surah yang pertama dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita dia akan mengikut kaedah Al-Quran, dimulai dengan bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Dan juga kitab-kitab akan memulai dengan bismillah, akan memulai dengan alhamdulillah, kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap pekerjaan
zibalin, yang mempunyai nilai, yang mempunyai cita-cita pada syarak, yang bernilai pada syarak, perkara yang tidak haram, perkara yang tidak makruh, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara pekerjaan tu jadi terpotong kudung. Mana apa? Qalilul barakah, kurang keberkatan. Bila Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang bernilai pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu kurang barakah dia. Maksudnya Nabi nak suruh kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia panggil beramal dengan mafhum hadis, bukan mantuk hadis. Mantuk ni mulailah oleh kamu dengan bismillah, itu mantuk. Hak Nabi kata secara apa? Secara direct, secara langsung panggil. Hak ni Nabi tak kata hendaklah kamu memulai akan pekerjaan kamu yang bernilai pada syarak dengan bismillah. Nabi tak kata gitu. Itu kalau Nabi kata gitu, kita beramal dengan mantuk perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kata kita beramal dengan mafhum hadis. Mafhumnya mana? Sebab hak Nabi kata, hak Nabi mantuk kata betul-betulnya, perbuatan yang bernilai pada syarak kalau tak mula dengan bismillah kurang keberkatan. Kita faham kat mana? Fahamnya Nabi suruh mulai dengan bismillah. Ada tak Nabi kata situ? Mulailah oleh kamu dengan bismillah. Tak ada, Nabi tak kata. Maka dia panggil kita beramal dengan mafhum hadis. Kita faham daripada hadis itu, perbuatan yang bernilai pada syarak tidak dimulai dengan bismillah, perbuatan tu Nabi kata kurang keberkatan. Maknanya apa? Maknanya Nabi nak suruh lah tu. Nak suruh tu Nabi kata ke tak? Nabi tak kata. Itu dipanggil mafhum hadis. Beramal dengan mafhum hadis. Mafhum hadis mana apa? Maksudnya Nabi nak suruh kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Faham tak ni? Lepas tu dalam kitab dimulai dengan bismillah. Yang pertama, iqtida'an bil kitab, ikut Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillah. Yang kedua, beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai padanya dengan bismillah, perbuatan tu akan kurang keberkatan. Aqta, kudung. Abtar pun terpotong, samalah maknanya. Abtar ni inna syani'aka huwal abtar. Abtar di situ terpotong ni. Sebab puak kafir Mekah ni kata ke Nabi ni terputus keturunan. Sebab Nabi ni anak lelaki meninggal pada masa kecil belaka ni kan. Jadi puak cela Nabi ni kata ke Nabi kita abtar lah. Abtar lah, anak lelaki mati belaka kan, tengok anak puang je kan. Mana Nabi ni macam terpotong keturunan gitulah abtar ni. Maka Tuhan pun jawab inna syani'aka huwal abtar. Hak celemu tu abtar. Abtar kat mana? Putus. Mana kalau dia ada anak lelaki pun, kalau dia mati kafir tak ada nilai pun. Abu Jahal walaupun Ikrimah tu mati syahid pun tak ada nilai kepada Abu Jahal. Kan Ikrimah tu kan mati syahid dalam peperangan apa ni? Kisah Ikrimah tu kan, anak Abu Jahal tu, apabila masa pembukaan kota Mekah dia lari sekejap tu kan, dia takut. Kemudian dia kembali balik, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, mati syahid Ikrimah. Lepas tu ada nilai Abu Jahal, abtar. Abu Jahal putus, tak ada. Pada ni. Sebab apa? Mati kufur, abtar. Apa makna abtar? Terputus keturunan. Mana tadilah waladun solihun, anak soleh. Anak tu anak yang alim besar sekalipun, tapi kalau mak ayah tak mati dalam iman, abtar lah juga, terputus. Macam Abu Jahal lah, abtar, terputus, tak ada. Ada anak lelaki ramai mana pun dari mati kafir, ni lawa apa? Abtar. Kan dia kata ke Nabi abtar, mungkin tak ada anak lelaki. Bukan ada anak lelaki, anak lelaki Nabi mati masa kecil. Maka dia kata Nabi ni macam tak ada keturunan lah, dia kata putus keturunan.
Jadi abtar ni terpotong kudung, tak ada belah belakang tu. Jadi dalam hadis ni abtar ni maknanya kurang keberkatan. Tak mula dengan bismillah, kurang keberkatan. Untuk dapat keberkatan akan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita pun samalah, perbuatan hak baik, nak makan baca bismillah, buat apa pun baca bismillahirrahmanirrahim, supaya apa? Supaya barakah. Barakah ni ziyadatul khairi ilahi, bertambah kebaikan hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ni barakah daripada kitab sentiasa diguna pakai. Contohnya kitab Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud. Tu nyata barakah ke tu. Kitab Syekh Daud Munyatul Musalli barakah. Burhatul Tulab barakah. Sebab apa? Banyak diguna pakai, diambil manfaat. Ada ni. Kadang-kadang buku-buku baru Rumi kilap bukunya. Harga mahal pula. Kurang orang ambil cara mana? Ada padahal kitab tu kilap, kulit warna-warni, gambar banyak. Orang ambil kitab Jawi lama juga. Tu barakah dia panggil. Bertambah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita barakah daripada kehidupan kita, hidup kita bertambah kebaikan akhirat. Barakah tu. Harta benda kita barakah, harta benda kita menambahkan bekalan akhirat. Barakah. Sehat kita barakah, sehat kita kuat wa amal, itu barakah. Ada ni. Itu panggil barakah lah tu. Kita makan barakahnya daripada kekuatan yang dapat daripada makan, kuat kita belajar, kuat kita amal, tu barakah. Hak tak ada barakah ni, kaya raya, segar mega, makan kenyang semua, nak suruh belajar lembek lalu. Lembek lalu. Nak suruh sembahyang, tu kata tu. Kau ceramahkan dia kata hak tak ada barakah ni. Dia punya tenaga makan dia tu seming sebek boleh akak. Tapi suruh akak tangan takbir lembek lalu. Mana dia punya dapat tenaga daripada makan, seming sebek berapa kilo tak tahu tu. Dia boleh angkat. Seming berapa kilo tu. Dia boleh angkat seorang dia. Tapi kalau suruh angkat tangan takbir, letih, tak rok, tak sihat, begitulah, beginilah. Tengok tu. Tak ada barakah lah tu. Dia makan macam kita, sihat macam kita. Tapi kenapa hak akak, hak berat dia boleh angkat takbir dia tak boleh angkat? Sebab tak ada barakah. Mengapa? Tak ada barakah daripada apa yang Tuhan beri kepada kita atas kemurahan Tuhan atas muka dunia ni. Hak ada barakah, bertambah kebaikan. Nak dapat barakah, mulailah perbuatan baik kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga dapat barakah daripada perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi terjemahan Alhamdulillah tu kita baca semulalah. Bermula segala puji bagi Allah. Allah mana Tuhan yang memberi bagi hambanya yang salikin dengan kitab Minhajil Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.